Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa zuriyatih. Alhamdulillah, kita pada malam ni macam biasa kita akan membaca Ratib Al-Haddad insya-Allah secara berjemaah. Kita semua pakat baca insya-Allah. Siapa yang tak ada lagi ratib tu dia boleh Google dulu sementara sebelum kita mula ni, dan kejap lagi bila kita baca, biarlah baca tu serentak lah insya-Allah. Okey, dekat Facebook pun sudah ada. Masya-Allah. Cantik pula malam ni kita punya live kat Facebook sebab dibuat secara proper oleh Fatih Team. Alhamdulillah. Okey. Click to enlarge. Alhamdulillah. Kenapa belum ada? Bagi siapa yang di Instagram tu tunggu sekejap saya rasa yang dekat Facebook ni kita belum betul. Okey, alhamdulillah. Facebook. Okey, alhamdulillah. Click to enlarge. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada sahabat kita yang kata dapat join tiap-tiap malam. Jadi insya-Allah kita akan yang ada soal jawab tu mohon untuk tanya lagi sekali kejap lagi lepas kita baca ratib tu, kita akan buka soal jawab insya-Allah. Sebab bila soalan ni dah kejap lagi dia akan naik ke atas, kita pun dah lupa dah nanti. Jadi kejap lagi kita akan buka soal jawab. Waktu tu minta untuk tanya semula insya-Allah sebab kalau tanya sekarang mungkin kita pun dah lupa kejap lagi. Jadi kita baca ratib dulu, kita ambil masa lebih kurang 15 minit untuk kita baca ratib, kemudiannya baru kita buat soal jawab insya-Allah. Dan kita masih lagi menanti sebenarnya Heriza Helmi yang belum tiba lagi saya rasa ni kan. Dia kata dia tengah susun kertas, dia kata, sebab kertas apa dia panggil tu, ratib tu sendiri untuk diletakkan dekat handphone tu supaya siapa yang di Instagram boleh baca bersama-sama insya-Allah. Tengok dekat situ. Dan macam sebelum daripada ni kita nyatakan sebelum ni, bagi mereka yang nak tengok live sambil membaca, boleh download Ratib Al-Haddad PDF. Google je Ratib Al-Haddad PDF. InsyaAllah dekat situ tu ada banyak pilihan, boleh diambil. Semalam pun kita ada bagi link yang kita boleh petik daripada situ, dan juga ataupun boleh download apps. Siapa yang ada handphone, kalau dia tengok pakai handphone ni, mungkin ada satu lagi handphone so boleh download apps yang dipanggil Khulasah, KHULASAH. boleh download Khulasah. Dan juga ataupun dia boleh juga download apa-apa apps yang dia cari saja dekat situ Ratib Al-Haddad. InsyaAllah ada banyak apps sebenarnya. Khulasah tu adalah salah satu daripada apps yang ada insya-Allah. Okey, ada yang kata kurang kuat. Rupanya mungkin sebab tidak masuk betul-betul. Okey dah. Alright. Bismillah. Patutnya kuat dah suara ni. Okey, Heriza dah ada bersama insya-Allah. Okey. Heriza dah ready dah? Okey, ready. Suara okey ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni, macam sebelum daripada ni, macam malam-malam sebelum daripada ni, kita akan mulakan dulu dengan membaca Ratib Al-Haddad. Lepas daripada baca ratib nanti baru kita akan buka soal jawab fiqh insya-Allah.
dan boleh bukalah roti al-hadad masing-masing, sama ada dekat IG dan sebagainya, insya-Allah. Dekat dekat apps ataupun dekat PDF yang ada, insya-Allah. Okey, saya bersiaran secara langsung dari Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, Shah Alam. Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب حق معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقول الله ذلك من الجميع أجعله خالصا مخلصا لوجه الكريم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذنين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحشرنا في زمرة أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت والقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada malam ni. Apa khabar semua? Sihat semua insya-Allah? Saya rasa kena okey. Macam ni lagi. Okey. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni macam semalam, macam kemarin malam-malam sebelumnya, InsyaAllah kita akan buka kepada persoalan, soal jawab berbentuk hukum hakam. InsyaAllah saya bukan seorang mufti, tetapi mudah-mudahan saya dapat menjawab apa yang saya tahu insyaAllah. Kalau saya tak tahu, besok saya jawab insyaAllah. Balik kita rujuk dulu ataupun kita tanya dulu kepada mereka yang lebih layak insyaAllah. Dan pada malam ni sebenarnya kita akan bawa semula soalan-soalan yang kita tak sempat jawab semalam. Sebab semalam saya rasa ada lebih daripada 50 soalan yang kita tak sempat jawab sebenarnya kan. Jadi siapa yang datang semula ataupun live semula pada hari ini, insyaAllah dia boleh kita kata insyaAllah boleh tanya lagi sekali lah. Sebab kalau tanya yang semalam tu mungkin kita pun dah lupa dah apa yang ditanya. Tapi sementara menunggu Hiriza untuk live sekali lagi, sebab nampak gayanya okey, dia baru ada balik semula. Okey, alhamdulillah. So biasanya Hiriza dia akan bacakan soalan-soalan yang ada di Instagram, dan saya akan ulang semula untuk sahabat-sahabat yang di Facebook, sebab sahabat-sahabat yang di Facebook tak mendengar suara Hiriza. Jadi saya akan ulang semula soalan-soalan yang diberikan. Tapi saya perasan tadi ada satu soalan yang baru kejap ni
Ada soalan kata ratib hadad ni setiap malam ke? Ya, insyaAllah setiap malam. Ratib al-hadad kita baca setiap malam. Okey, tadi ada satu soalan, dia kata tentang waktu mandi hadas selepas daripada uzur, bila dah selesai, dah suci, dia nak mandi hadas. Adakah mandi hadas tu dia kena kumpulkan balik segala macam rambut dia yang gugur ataupun kuku yang dia dah ketip dan sebagainya kan? Jadi adakah dia kena kumpul balik? Sebenarnya soalan ni popular sebenarnya. Soalan ni memang banyak orang tanya soalan ni. Jadi jawapannya sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, yang kita wajib mandi adalah apa yang ada pada badan kita ketika itu. Maknanya kalau rambut tu ada dekat badan kita lagi, kat kepala kita, yang itulah yang wajib sampaikan air ke situlah ataupun ke seluruh tubuh badan. Adapun yang dah gugur, yang dah terpisah daripada badan kita, maka tak perlu lagi dah untuk kita basuh dan mandikan. Jadi tak perlu untuk kita simpan sampailah suci. Ya. Yeah. Baik, bergantung kepada, sebab soalannya adalah kuku kalau panjang adakah better kita potong ataupun tidak. Jawapannya bergantung kepada, kalau kuku tu boleh menghalang air daripada kena ke kulit, maka lebih baik dipotong. Maknanya kalau contohnya kotor kan dan memang tak boleh nak basuh, tak payah dimandikan, tak perlu nak dimandikan. Tapi kalau contohnya memang masih lagi tak ada masalah untuk air itu sampai, maknanya tak terlampau panjang sangat dan tak payah dipotong, mandi dulu, lepas tu baru dipotong. Lepas tu ada soalan yang selalu juga ditanya, ada satu lagi soalan yang selalu ditanya, kalau datang haid boleh tak baca ratib al-hadad? Ini pun selalu ditanya. Jadi jawapannya boleh baca, tak ada masalah, cuma part al-Fatihah, part ayat kursi tu kita skip lah, bagi siapa yang uzur, skip bacaan tu. Yang lain tu semua boleh baca insya-Allah. Okey, banyak soalan ni. Okey, yang ada soalan lagi, selain dari musafir dan sakit, adakah ada lagi keadaan yang dibenarkan jamak solat? Contoh ada musyaqqah, ada boleh jamak. Soalannya. Okey, macam ni, kita ada dua perkara, satu jamak, satu lagi qasar. Jamak menghimpunkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, sama ada awal ataupun kemudian. Qasar maksudnya daripada 4 jadi 2 kan. So qasar hanya waktu bermusafir, qasar hanya waktu musafir, itu jelas. Selain daripada musafir tak ada qasar. Okey, jamak pula, jamak ada beberapa sebab, antaranya waktu bermusafir. Okey, antaranya juga yang lain dalam mazhab Syafi'i adalah kerana hujan yang turun menyebabkan kita kata susah untuk penduduk pergi ke masjid 2 kali. Jadi mereka pun solat berjemaah di masjid, jamak takdim, zuhur dengan asar. Habis asar balik rumah, dia tak payah pergi semula ke masjid pada waktu asar. Okey, itu jamak kerana hujan. Di sana ada satu pandangan juga dalam mazhab Syafi'i dan juga banyak mazhab yang lain mengatakan boleh jamak kerana sakit. Dengan pandangan Imam An-Nawawi contohnya. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i pilih boleh jamak kerana sakit. Jadi sakit maknanya sakit yang bersangatan, bukanlah sakit gigi sikit terus nak jamak. Bukanlah bukan sakit kat ujung jari kan, oh sakit main jamak lah kan, tak boleh lah. Jadi sakit ni maksudnya sakit yang menyukarkan sangat-sangat dia untuk solat pada setiap waktu. Ya, contohnya orang yang bedridden kan, terpaksa baring atas katil, dia nak bangun pergi toilet tak larat apa semua, nak ambil semayang, orang nak ambilkan semayang, ataupun pening kepala sangat, memang dia tak larat sungguh-sungguh apa semua tu, maka yang itu dia dibenarkan untuk jamak. Dan ada juga jamak kerana kesibukan, kerana kepayah, terlalu sibuk, dan sibuk itu pula dalam membuat ibadat. Contohnya bagi orang yang contohnya doktor pakar yang sedang membedah patient kan, kat situ juga ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan kita panggil semayang jamak. Okey, ada lagi soalan. Okey, soalan yang pertama, uzur boleh baca surah Al-Mulk ke tidak? Jawapannya tidak boleh dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama, kerana kita membacanya dengan niat tilawah. Tetapi kalau kita niat zikir semata-mata maka boleh.
Kalau niatnya zikir semata-mata boleh, tapi kalau niatnya membaca surah Al-Mulk, maknanya membaca tu dengan niat tilawah, membaca Al-Quran. Kalau niat kita membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Jadi biasanya kita baca surah Al-Mulk, niat kita memanglah membaca Al-Quran, kan? Membaca surah tu, surah Al-Mulk, kan? Kita baca satu surah. Jadi memang kita membaca Al-Quran, dia bukan zikir semata-mata. Baca zikir semata-mata contohnya macam mana? Contohnya kita baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca tu kita tak ada niat nak baca Quran, kita niatkan memang zikir lah, kan? Ataupun doa macam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat tu dalam Quran sebenarnya, tapi kita tak ada niat nak baca Quran, kita niat memang untuk berdoa. Ataupun rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang tu pun daripada Quran juga, tapi kita tak ada niat nak baca Quran, kita niat nak berdoa semata-mata, maka boleh. Okey, banyak soalan ya. Okey, soalan yang kedua tadi, pakai tudung wajib pakai tudung ke tidak? Jawapannya tak wajib pakai tudung, tetapi adablah, lebih baik tutuplah aurat seberapa yang boleh, tetapi jangan kerana tak tutup aurat kita tak baca Quran. Maknanya adabnya baca Quran tutup aurat. Tapi kalau tak tutup aurat boleh tak baca? Boleh. Jangan sampai alah aku tak pakai tudung, nak ambil tudung jauh lah, kan? Tak apalah, tak payahlah baca Quran. Kita lah yang rugi. Contohnya kita dah baring, surah Al-Mulk tak baca lagi ni, tapi dah ngantuk dah ni, kan? So kita baring. Bila kita dah baring, baca je lah Al-Mulk, tak ada masalah. Dia tak adalah maknanya wajib. Bukan wajib, bukan syarat. Baring pun boleh, tak ada masalah. Baring, duduk, mengiring, baring terlentang, semuanya boleh, tak ada masalah. Kemudiannya banyak soalan ni. Okey, mana satu kita nak duduk? Okey, banyak sangat. Seterusnya, kalau sahabat-sahabat yang terlepas soalan-soalannya di atas, mohon untuk tanya semula sebab kita mungkin tak sempat. Dekat Facebook pun banyak soalan, dekat Instagram pun banyak soalan. Okey, kalau perempuan datang bulan boleh masuk surau atau pondok tak, dan boleh pegang kitab tak? Orang perempuan dalam uzur boleh masuk pondok, tak ada masalah. Surau, biasanya surau kat tempat kita ni, kalau yang spesifik surau tu, dia biasanya hukumnya hukum masjid, maka tak boleh. Kalau surau macam R&R ataupun surau dekat shopping kompleks dan sebagainya, itu bukan dikira sebagai masjid, maka tak ada masalah. Pegang kitab boleh ke tidak? Kalau pegang kitab macam ni tak ada masalah. Contoh saya pegang kitab ni, saya pegang kitab macam ni tak ada masalah, walaupun kitabnya bahasa Arab, kan? Sebab dia bukan Quran. Yang tak boleh adalah yang mushaf Al-Quran. Kalau tafsir, campur-campur Quran dengan tafsir, maka tengok mana yang lebih banyak. Kalau Quran lebih banyak daripada tafsir tu, dan tak boleh. Tapi kalau tafsir lebih banyak, contohnya tafsir bahasa Melayu, kan? So kalau tafsir lebih banyak daripada Quran, dan boleh, tak ada masalah. Itu tak dikira sebagai Al-Quran. InsyaAllah penyakit COVID ada dekat dikira sebagai mati syahid, mudah-mudahan, sebab di sana ada banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang orang yang mati syahid selain daripada peperangan di jalan Allah. Di sana ada beberapa lagi perkara yang menyebabkan seorang itu dapat mati syahid. Antaranya adalah mati dengan sebab penyakit taun dalam hadis. Jadi penyakit taun termasuklah juga wabak-wabak yang ada, kata para ulama. Okey, kemudiannya kalau kita memang dah niatkan sebagai surah juga, sebagai surah Al-Quran, maka tidak boleh, walaupun kita baca tiap-tiap malam. Okey, kemudiannya sama juga dengan maksurat dan sebagainya. Okey, Ustaz, hari itu saya pakai ridak sebelah kanan, ada yang marah dan perbetulkan, kata sebelah kiri patutnya, mohon pencerahan. Okey, ridak ni Nabi SAW ada pakai sebelah kiri, ada pakai sebelah kanan. Jadi ada pelbagai riwayat, tetapi pada guru kami mengajar supaya yang lebih utamanya adalah pakai sebelah kiri. Ridak yang lebih utamanya pakai sebelah kiri, tapi bukan haram pakai sebelah kanan. Apa hukum pegang anak anjing pakai sarung tangan? Jawapannya tak ada masalah. Kalau tak ada sarung tangan pun boleh pegang anak anjing,
Kalau tak basah, maknanya tangan kita kering, dia pun kering kalau ada sebab. Kalau ada sebab. Maksudnya kalau tak ada glove dan ada sebab, tak ada masalah. Contohnya kita nak menyelamatkan dia kan. Contohnya dia tersepit, anjing tu tersepit, kita nak selamatkan. Dia tak ada masalah, dia tak berdosa, tak berdosa kita pegang dia. Yang salahnya adalah kalau kita saja nak pegang dia, nak peluk dia, nak jadikan dia sebagai pet, rasa macam cute sangat. Yang tu salah. Okey, jadi kalau pakai glove tidak ada masalah. Yang tu kita dah jawab tadi. Boleh kalau sebagai zikir boleh. Kemudiannya ustaz, ada seorang kakak kematian suami. Suaminya sakit. Kakak ni kira jumlah puasa yang tak diganti oleh arwah suaminya kerana sakit selama setahun 10 hari. Ui, lamanya. Adakah dia perlu ganti puasa atau kena bayar fidyah untuk arwah suaminya? 1 tahun 10 hari ambil kau. Okey, maknanya maknanya total dia, hanya lama dah tu dia tak puasa. Okey, kalau sakit yang membawa kepada kematian, maka puasanya tu tak perlu diganti. Maknanya sakit tu berterusan. Katalah macam contoh yang ni, dia mungkin dah sakit selama 10 tahun lepas tu mati. Jadi 1 tahun 30 hari, 10 tahun dah 300 hari. Itu jadi macam begitu kan, bila total tu jadi banyak. So kalaulah dia sakit memang dia tak sempat nak qada sampai dia meninggal. So sakit yang itu kita tak perlu nak qada. Tapi katakanlah yang dia tak qada tu waktu dia muda-muda dulu, waktu dia remaja ataupun walaupun dia dah kahwin dan sebagainya tu, saja-saja malas nak puasa. Lepas tu dia sempat untuk qada pun dia tak qada. Jadi dekat situ tu ada dua pilihan untuk ahli keluarga, sama ada mengqadakannya ataupun membayar fidyah untuk dia. Macam mana dia bertatu, dia nak solat? Oh, okey. Hukum seorang muslim menunaikan solat 5 waktu dalam keadaan dia masih lagi bertatu. Dia dah bertaubat, dia dah menyesal atas perbuatannya yang lalu. Boleh tak dia solat? Jawapannya dia mesti solat. Kan ada satu kata-kata kan, kita sebenarnya tak pelik tengok orang bertatu solat, yang kita pelik orang yang tak bertatu tak solat. Yang itu lagi pelik sebenarnya. Jadi dia patut solat, cumanya dia kena ikhtiarkan supaya tatunya tu dibuang. Dia cuba dulu, maknanya dia pergi kepada pakar-pakar perubatan, pakar kulit contohnya, untuk usaha membuang tatu tersebut. Tapi usaha buang tatu ni bukan semua orang boleh. Satu, mungkin kerana kemampuan kewangan, tak mampu. Yang keduanya mungkin juga dengan sebab sakit tu, dia memang tak boleh. Ada laser yang tak sesuai dengan kulit. Maksudnya ada kulit yang tak sesuai dengan laser. Ada kulit yang tak sesuai. So ada kulit yang sesuai, ada kulit yang tak sesuai. So mereka yang dia kena cuba dululah, dia kena pergi dulu pada doktor, tanya dulu. Jangan dia terus kata aku tak sesuai kot. Jangan begitu. Pergi dulu jumpa doktor, minta bantuan dulu. Kalau doktor kata memang dah try sikit, biasanya doktor dia akan cuba dulu sikit, pakai laser tu dia tengok kesan kepada kulit tu. Kalau kesan pada kulit tu dia memang terbakar, jadi hodoh sangat, jadi buruk, macam orang yang melecur dan sebagainya, sakit dan teramat sangat, maka dia dimaafkan. Minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bacaan-bacaan Al-Quran dia tak dikira di dalam hati. Tapi kalau kita baca di dalam hati ketika haid, hukumnya boleh. Maknanya dia tidak jadi berdosa kalau kita baca, atau kalau mulut bergerak tapi tak ada suara, tak bisik pun, macam tu je kan, miming kan, pun boleh, tak ada masalah. Kita mendengar pun boleh, kita melihat gitu kan pun boleh. Sebenarnya konsep dalam dalam zikir kita ni, sama ada baca Quran, zikir apa semua, perkataan baca tu dia mesti dilafazkan. Kalau yang dalam hati dia tak dipanggil sebagai membaca. Jadi maknanya boleh, tak ada masalah. Dia dikira sebagai ikhtiar dia untuk belajar, dapat pahala. Dia dah dikira sebagai berusaha juga, sebab dia tak mampu, dia tak reti nak baca. Contoh hanya ialah dia
baru nak belajar kan, jadi dia nak follow je orang lain baca, dia ikut-ikut kan. Jadi Allah Ta'ala yang mengirakan pahalanya. Pahala di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala saja yang tahu berapa banyak pahala dia. Bahkan mungkin dia dapat pahala lebih lagi daripada orang yang baca. Katalah orang yang baca dengan riak, orang yang baca dengan takabur kan, dia yang tak mampu baca, terkumat kamit mulut tapi tak keluar suara, mungkin pahala dia lebih besar lagi sebab dia ikhlas. Usaha dia Allah Ta'ala pandang. Jadi kat situ tu kita jangan pandang rendah. Jadi yang penting dia berusaha, usaha demi usaha, maka insya-Allah pahala dia akan dapat. Botai. Apa hukum pakai botai ketika wedding? Botai tu yang gitu je kan. Jawapannya para ulama kita dalam di negara kita dan juga di negara-negara yang lain mengatakan tak ada masalahnya pakai botai. Botai tidaklah sampai haram. Dahulu ada yang mengatakan botai ni mereka larang sebab menyerupai salib. Mereka lihat menyerupai salib. Jadi oleh kerana tu yang dilarang. Tetapi pada hari ini kalau kita perhatikan, orang dah tak nampak dah kata botai tu menyerupai salib. Dan lagipun dulu orang yang pakai botai ni biasanya orang-orang kafir semata-mata. Orang Islam tak pakai. Jadi bila orang Islam tak pakai, orang kafir pakai, maka kita diajar untuk mengelakkan diri kita sama macam ataupun menyerupai orang kafir. Jadi oleh kerana itulah para ulama terdahulu melarang daripada kita pakai. Sama juga macam pakai cap. Pakai cap pun dulu Tok Guru Pondok marah. Tok Guru Pondok marah siapa pakai cap. Sebab dia kata orang yang pakai cap ni dulu-dulu hanya orang yang tak semayang. Maknanya syiar yang dibuat oleh orang yang jauh daripada agama ataupun orang bukan Islam. Jadi syiar yang begitu tu kamu buat apa? Itu persoalan Tok Guru dulu. Tapi orang sekarang dia dah berbeza. Sekarang pakai cap benda yang biasa. Dia dah tak jadi satu perkara yang pelik. Orang semayang pakai cap kan. Bukanlah waktu semayang pakai cap dia terbalikkan je ke belakang contohnya. Maknanya dia dah bukan jadi syiar orang yang tak baik. Jadi tak ada masalah untuk pakai cap, pakai botai dan sebagainya. Okey. Ustaz, zikir dalam hati bayar fidyah dulu ke ganti puasa dulu? Dia sebenarnya macam ni. Dua-dua tu satu benda yang wajib. Maknanya contoh kalau kita tak puasa pada 2 tahun lepas, dah sampai Ramadan yang lepas, kita belum juga ganti puasa, bermakna kita kena bayar fidyah dan qada puasa. Qada puasa perlu disegerakan, bayar fidyah juga perlu disegerakan sebenarnya, tapi dia dipanggil kewajipan yang muasa', yang luas. Maknanya bila-bila boleh. Qada Ramadan perlu dibuat sebelum Ramadan yang berikutnya. So qada mesti disegerakan. Adapun fidyah, kita kalau tak buat pun, kita belum buat, kita dikira sebagai berhutang dengan Allah. Jadi perlu ditulis dekat wasiat kita. Kita tulis wasiat, kita kata ada hutang fidyah berapa ringgit yang aku belum bayar. Kan letak dalam wasiat kita supaya nanti bila kita mati, harta kita tu sebelum dibagi-bagikan faraidnya akan dibahagikan dahulu fidyah tu, sebab fidyah tu adalah hak Allah Taala. Kita masih lagi berhutang dengan Allah Taala. Jadi kena tulislah, bertulis. Sebab bila kita dah mati, macam mana orang nak tahu kan berapa hari kita tak belum qada puasa dan sebagainya, ataupun berapa hari yang kita kena bayar fidyah. So itu juga satu perkara yang penting sebenarnya. Ustaz, zikir dalam hati macam mana? Zikir dalam hati macam ni. Zikir kita ni dimulakan dengan lidah. Kemudiannya lidah kita ni kemudiannya dimasukkan dalam hati. Jadi hati kita biar beriringan dengan lidah. Bila kita sebut subhanallah, 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 hati kita juga mensucikan Allah. Okey. Itu namanya zikir dalam hati. Kemudiannya katakanlah lidah kita tak boleh nak lafaz, maka hati kita ni biar terus berzikir. Contohnya dalam toilet. Dalam toilet kita tak boleh nak mengingati Allah dengan lidah. Maka dengan hati boleh ke tidak? Jawapannya boleh. So mengingati Allah dalam hati apabila kita tak boleh nak sebut di mulut. Tapi kalau mulut sahaja, hati tak ada pun rugi juga. Dapat pahala, bukan tak dapat pahala, dapat pahala. Tetapi yang lebih baik tentulah hati juga mengingati Allah Ta'ala. Okey. Bukan tak perlu. Ada soalannya, adakah selawat tak perlu ikhlas? Hipokrit ataupun terpaksa pun tak apa, dapat pahala juga. Jawapannya, selawat perlukan ikhlas, tetapi kalau tidak ikhlas pun tetap dapat pahala. Itu berbeza dengan zikir-zikir yang lain. Selawat pada Nabi SAW ni, walaupun dalam keadaan hati yang lalai,
dalam keadaan hati yang lalai. Contohnya kita selawat sambil-sambil buat kerja kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, sambil-sambil buat benda lain apa semua, tapi mulut tu sentiasa berselawat, maka pahalanya tetap kita akan dapat. Dia tak dimestikan hadirnya hati, tetapi zikir yang lain perlu diingat ataupun disertakan sekali dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum Ustaz, saya Alia dari Sabah. Saya muallaf. Adakah saya anak durhaka kepada ibu bapa saya disebabkan saya melanggar larangan mereka memeluk Islam? Dalam Al-Quran, Allah SWT suruh kita taat pada mak bapak. Taat betul-betul pada mak bapak, buat baik pada mak bapak, dengar cakap mak bapak, kecuali kalau mereka menyuruh kamu kepada syirikkan Allah Ta'ala. Kalau mereka suruh syirikkan Allah, waktu tu kena ingkar, maksudnya jangan dengar cakap mereka. Bukan maknanya kurang ajar dengan mereka, tidak, tetapi tak boleh nak dengar. Jadi kalau mak bapak tak bagi masuk Islam, maknanya anak tu tak dikira derhaka kalau dia masuk Islam. Bahkan itulah yang penting sekali, sebab bila dia masuk Islam, dia telah menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Dan satu konsepnya dalam ketaatan ni adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk pada maksiat kepada yang menciptakan, khaliq, yang menciptakan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau contohlah, bukan kata masuk Islam tak masuk Islam, contohnya mak kata jangan semayang, contohnya kan, mak kata jangan semayang, kita tetap mesti semayang juga, sebab Allah yang suruh kita semayang. Tapi bukan bermakna kita boleh kurang ajar dengan mak tu. Bukan bermakna bila mak suruh semayang, mak tak bagi kita semayang, lepas tu kita ejek mak, mak pada muka aku semayang juga kan. Itu tak kenalah. Maknanya yang itu kita dah berdosa lah pada dia. Kita dah berdosa sebab kita buat buruk pada dia, walaupun dia bukan Islam. Mak bapak tetap kita kena hormat, kita tetap kena buat baik. Apatah lagi kalau mak bapak Islam mak bapak bukan Islam pun kita kena buat baik. Dan subhanallah, saya jumpa banyak sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, mak bapak yang mula-mula tak suka anak dia masuk Islam, akhirnya jadi suka sebab anak tu lepas masuk Islam jadi lebih baik pada dia berbanding dengan sebelum masuk Islam. Dulu sebelum Islam, anak tu Allah kan, maknanya dengan mak bapak ni tengok muka cuma semata-mata sebab nak duit aja. Tapi bila dia dah Islam, tengok ya Allah, dia yang tolong, cakap pun lemah lembut, tak ada nak kurang ajar, tak ada nak angkat suara dekat mak bapak. Bila dia tanya-tanya, bila dia cek, rupanya kerana Islam yang ajar begitu. Maka mak bapak yang dulunya tak bagi anaknya masuk Islam berlembut hati, bahkan ada yang bahkan masuk Islam, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita doakan ibu bapa kepada sahabat kita yang menonton kita tadi ni juga diberikan hidayah oleh Allah SWT, dapat memeluk agama Islam. Okey, budak-budak yang hafal, budak-budak yang nak menghafal, Al-Imam Nawawi ada jawab benda ni. Soalan ni dah lama dah sebenarnya Nawawi jawab soalan ni. Mereka boleh menghafal dengan membaca, maknanya melihat dengan mata, menyebutkannya di dalam hati, mendengar dekat suara, dekat telinga dan sebagainya. Maknanya dia boleh buat macam-macam cara untuk menghafal tanpa perlu disebutkan, dilafazkan dekat mulut. So tak payah lafaz kat mulut, dengar kat telinga, pakai earphone, dengar berulang kali kan, ataupun dalam hati ulang. Bahkan mulut bergerak tetapi tak dilafazkan pun tak ada masalah. Mata selalu tengok kan, tengok dekat handphone, tengok dekat komputer dan sebagainya, tengok ayat-ayat Quran tu, insya-Allah kita cepat hafal insya-Allah. Ya, soalan lain. Banyak soalan ni yang terlepas-terlepas kat atas tu, jangan kena scroll kat atas sikit. Ustaz, boleh ke niat puasa qada dengan puasa sunat disekalikan? Semalam kita dah jawab, tak ada masalah untuk disekalikan mengikut pandangan ulama mazhab Syafi'i yang kemudian. Boleh tak, soalannya boleh tak orang perempuan mandi wajib dia tak basahkan rambut
sebab ada urusan dia tergesa-gesa, dan rambut tu lambat nak kering. Sebab rambut orang perempuan biasanya lebih panjang, jadi lambat nak kering. Boleh ke tidak? Jawapannya, mandi wajib mesti meratakan air ke seluruh tubuh badan. Itu satu perkara yang wajib. Seluruh tubuh badan bermakna daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi semuanya perlu dikenakan air. Kalau tak kena air, bermakna mandi wajibnya belum sah lagi. Kalau dia baru separuh aja, lagi separuh belum selesai, maknanya dia belum selesai mandi wajib. Nanti dia kena sambung mandi tersebut. Dia kena sambunglah mandi tu. Kepala je lah. Contohnya dia baru basuh bawah je, lepas tu dia kelang kabut sebab ada pintu orang ketuk contohnya, ada bel bunyi. Jadi dia cepat-cepat pakai baju, dia buka pintu apa semua. Dia tak basahkan lagi rambut ni. Contohnya, maka nanti dia sambung mandi dia. Letak je kepala kat sinki. Contohnya. Okey, soalan yang banyak juga orang tanya tentang dai rambut. Apa hukum mewarnakan rambut ikut Islam? Okey, lelaki dan perempuan. Pertama sekali, hukum asalnya sesuatu muamalat ataupun satu perbuatan kita ni adalah harus, melainkan ada dalil yang mengatakan ianya haram. Okey. So, ada tak larangan kepada mewarnakan rambut? Ada satu saja larangan mewarnakan rambut, iaitu larangan kepada orang lelaki mewarnakan hitam rambutnya yang sudah beruban kerana tua. Okey. Jadi kalau beruban kerana tua, kemudiannya dia sengaja nak hitamkan rambut dia, nak nampak muda, yang itu ada larangannya. So selain daripada tu dia boleh jadi harus ke? Ya, selain daripada tu dia jadi harus untuk mewarnakan rambut. Okey, kemudiannya itu asas dia. So boleh ke warnakan rambut apa-apa saja? Kita kena tengok warna rambut itu pula, dia ada syarat dia. Syarat untuk mewarnakan rambut pertamanya adalah bahan yang digunakan itu adalah bahan yang tidak bernajis, bukan najis. Sebab kalau najis nanti kita nak bawa solat susah. Tapi boleh kalau kita boleh basuh balik, tapi kita tak diajar untuk menggunakan najis pada badan kita. Yang seterusnya adalah dia tidak menghalang air daripada kena pada rambut dan kulit kita. Maksudnya macam mana? Dia meresap masuk ke dalam rambut. Dia bukan mewujudkan satu layer di atas rambut. Contoh mewujudkan layer atas rambut macam cat. Cat, dia punya konsep dia adalah dia buat layer di atas setiap rambut ataupun atas kulit kita ni. Kalau cat, dia akan wujudkan satu layer, kita boleh kikis dia. Kalau warna rambut ini, kalau dia meresap ke dalam rambut, lalu rambut itu bertukar warna, maka tak ada masalah. Seperti apa? Seperti inai, macam inai. Dia tak semestinya inai, tetapi macam inai. Maknanya kalau konsepnya macam inai, maka boleh. Maknanya dia meresap ke dalam rambut sampai rambut tu sendiri berubah warna menjadi perang ke, menjadi kuning ke, menjadi blond dan sebagainya. Yang tu tidak ada masalahnya. Bahkan boleh dapat pahala mewarnakan rambut kalau untuk berhias di hadapan suami. Jadi kalau suami tu suka isteri tu blond contohnya, jadi dia pun blond dekat rambut dia, maka boleh. Hukumnya dia dapat pahala pula lagi bila dia buat. Tak ada masalah. Tapi syarat yang tadi kena jagalah, jenis pewarna dia tu kena perhatikan. Orang perempuan tak ada masalah, warna apa pun tak apa. Orang lelaki tak boleh warna hitam. Boleh. Orang perempuan boleh tanpa perlukan izin suami. Nenek-nenek nak hitamkan rambut dia boleh, tak ada masalah. Kenapa? Apa beza dengan orang lelaki dengan orang perempuan? Sebab orang perempuan yang nampak rambut dia hanya orang yang mahram dia atau suami dia. Orang lelaki siapa-siapa pun boleh nampak. Jadi orang lelaki bila dia mewarnakan rambut dia jadi hitam, dia boleh tipu orang. Dia nak tunjukkan kata dia muda lagi. Dia boleh nampakkan kata dia muda. Berbeza dengan orang perempuan memang tutup rambut dia. Pun boleh.
hitam diputihkan pun boleh. Dia tidak jadi haram. Okey, ada satu lagi. Tujuan dia warnakan rambut tu kenapa? Kalau tujuan dia adalah untuk menyerupai orang kafir, maka janganlah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir? Di Instagram dah selesai. 13,000 viewer. Okey. Kejap, Instagram kita perlu untuk livekan lagi sekali. Tak perasan. Okey. Sahabat-sahabat kat Facebook, tunggu sekejap insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah. Allah, kenapa pula tiba-tiba tak boleh ni? Okey. Okey, alhamdulillah. Instagram dia auto cut selepas 1 jam. Okey, ada soalan lagi tadi daripada dekat Facebook. Ustaz, puasa 6 boleh tak niat sekali dengan puasa qada? Yang tu pun kita dah jawab berulang kali, iaitu ikut pandangan ulama mazhab Syafi'i yang terkemudian, hukumnya boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Ustaz, batal tak solat kalau guna telekung yang nipis dan telekung berwarna? Okey, soalannya. Boleh tak batal tak solat kalau guna telekung yang nipis dan telekung berwarna? Okey, jawapannya gini. Telekung yang nipis bergantung telekung tu nipis macam mana. Kalau nipis sampai nampak warna kulit, dan tak boleh. Kalau nipis tapi tak nampak warna kulit, hanya nampak bayang-bayang macam ni tebal kalau nampak bayang sahaja, nampak bayang begitu saja, maka yang tu boleh. Yang tak boleh adalah kalau nampak warna kulit. Maksudnya kalau macam ni contoh gini ni, kita nampak warna kulit tu. Nipis macam tu tak boleh. Maksudnya sampai nampak warna kulit. Okey, bukan masalah telekung tu atau tidak, nampak warna kulit ke tidak. Kalau telekung nipis tapi pakai 5 lapis kan, tak nampaklah warna kulit. Ataupun pakai lagi baju jubah, pakai sweater pula kat dalam apa semua kan, memang tak nampak langsung warna kulit, dan tak ada masalah. Telekung berwarna, apa hukum dia? Macam Hadiza sekarang ni pakai telekung warna apa tu? Pink. Okey, telekung warna pink contohnya. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh, tidak ada masalah. Tapi tentulah yang lebih baik sebenarnya adalah berwarna putih. Yang paling sempurna sekali, yang lebih membantu khusyuk adalah pakaian yang berwarna putih. Ada beberapa orang tanya pasal anak angkat. Perempuan tinggal dengan bapa angkat, perlu tutup aurat ataupun tidak? Anak angkat dengan bapa angkat. Sebenarnya istilah bapa angkat, mak angkat ni sebenarnya dalam Islam sebenarnya tak ada tau. Yang ada dipanggil sebagai maula kan. Okay, tak apalah. Kalau dia dah susu kan, jadi anak susu, bapa susu, mak susu. Kalau bapa susuan, mak susuan, tak ada masalahnya, dia macam mak bapa sendiri. Tapi kalau tak pernah disusukan, bapa angkat tu pula bukan bapa saudara dia kan, maknanya bukan contohnya dia anak kepada kakak bapa angkat tu kan, bapa angkat tu ambil anak saudara jadi anak angkat dia. So maknanya bukan saudara, bukan susuan, dan dia wajiblah tutup aurat. Wajib tutup aurat. Anak perempuan tu wajib tutup aurat. Orang yang tangan bersimen, macam mana nak mandi wajib? Contohnya bersimen kerana aksiden.
Dia mandi dulu, apa yang dia mampu mandi, dia sampaikan air ke tempat yang dia boleh sampaikan air, macam mandi wajib yang lain. Cuma tempat simen tadi tu disapukan air, dilalukan air di atas simen tersebut, kemudiannya dia bertayamum. Dekat tempat yang tak boleh kena air, jangan. Salam Ustaz. Okey, ada soalan tu. Ada pendapat mengatakan selepas solat berjemaah tak boleh bergerak kedudukan sehingga sampai zikir untuk mendapatkan pahala berjemaah. Betul ke Ustaz? Sebenarnya macam ni, dia ada beberapa hadis tentang bergerak selepas solat. Ada satu hadis yang paling umum sekali, seseorang masih lagi dia dikira sebagai solat selagi mana solat menegah dia daripada dia bangun. Maknanya lepas solat dia terus zikir. Jadi lama dia zikir, maka pahala dia macam pahala menunaikan solat. Kemudiannya di sana ada hadis-hadis yang sebut, contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca 10 kali sebelum dia menggerakkan kakinya pada selepas solat subuh dengan lepas solat maghrib. Baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali sebelum digerakkan kaki dia, sebelum dilipatkan kaki dia. So tadi dia duduk macam tahiyat akhir, sebelum dilipatkan kaki, maknanya sebelum dibangun jugalah, sebelum dibangun bergerak, barulah dapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis. Kemudiannya satu lagi adalah sebelum imam bangun. Kalau kita solat berjemaah, sebelum daripada imam bergerak, maknanya sebelum imam berpusing. Kalau sebelum imam berpusing, kita duduk dulu. Kalau kita terus bangun, dapat pahala jemaah. Bukan tak dapat langsung pahala sembahyang jemaah kita tadi tu, tetapi adab kita dalam berjemaah adalah kita tidak bangun sampailah imam bergerak. Maknanya imam tu biasanya lepas dia baca Allahu syarikalah 10 kali, dia akan pusing ke tepi untuk melihat makmum. Itu memang sunnahnya. So dia pusing. Sebelum imam tu pusing, sebelum tu jangan bangun dulu. Itu adabnya. Bila imam dah pusing, barulah kita bangun. Okey. Ya, sebaik-baiknya setia dulu. Lagi soalan dekat IG yang sangat banyak ni soalan ni. Okey, apa soalannya? Okey. Seorang wanita yang solat memakai stokin, kemudiannya ketika dia sujud, dia nampak bayang kaki dia, bayang hujung kakinya, jari-jarinya. Dia nampak, adakah dia perlu ubah kepada mazhab yang lain ataupun bagaimana? Jawapannya, bayang kaki dia tidak menyebabkan batal solat, sebab dia tidak melihat warna kulit kaki. Kalau dia melihat warna jari kaki tu, barulah dia dikira sebagai auratnya terbuka. Kalau warna kakinya tidak kelihatan, yang nampak cuma bayang, nampak kaki tu ibu jari kaki, jari manis, jari tengah, sampai dah jari kelingking tu nampak begitu, tu nampak bayang-bayangnya macam tu, yang itu tidak membatalkan solat. Jadi tak perlu tukar mazhab dan tak perlu pun batalkan solat. Tapi kalau nampak warna kulit, dia tak boleh tukar mazhab senang-senang juga, sebab wuduk dia, adakah dia ikut mazhab Hanafi? Wuduk dia tak ikut mazhab Hanafi. So macam mana dia nak kira batal solat dia mengikut mazhab Hanafi? Jadi dia kena juga membatalkan solat dia, dan kaki dia ditutup solat balik. Ya. Regangan tak semestinya menyebabkan nampak warna kulit. Regangan tak semestinya, tetapi ya memang kena jaga. Tu pasal lah kalau kita tengok orang kita banyaknya pakai kain telkung tu dia labuh sampai tutup kaki, supaya dia tak ada datang was-was. Tetapi sebab kita kat luar kadang-kadang pakai je stokin bila nak sembahyang, maka stokin tu kita kena make sure lah, kata stokin tu tidak menyebabkan nampak warna kulit kaki.
Kalau tak ada orang yang boleh susukan, dan memang dia tak akan jadi anak susuan lah. So dia tetap akan menjadi orang asing lah di dalam rumah, walaupun dia membesarkan budak tu daripada umur 1 hari. Solat witir nak buat satu. Okey. Boleh tak buat satu witir 1 rakaat, dan boleh tak buat tiap-tiap malam? Okey. Okey, pertama sekali, boleh tak witir kita buat 1 rakaat saja? Jawapannya boleh. Tetapi hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh kalau dibuat pada setiap malam dengan sengaja kita buat 1 rakaat. Jadi tiap-tiap malam memang sengaja buat 1 rakaat je, malas nak buat 3, buat 1 je lah. So tiap-tiap malam buat 1, hukum dia makruh. Tapi witirnya sah. Witir sah. Lepas tu boleh tak kita buat 1 rakaat, lepas tu baru kita buat 2 rakaat? Witir ni konsep dia adalah dia dibuat yang genap dahulu, kemudiannya ditutup dengan yang ganjil. Bukan kita buat ganjil dulu kemudiannya genap. Jadi kalau kita dah buat yang ganjil tadi, iaitu 1 rakaat, lepas tu kita nak sembahyang yang lain, sembahyang yang lain itu tidak dikira sebagai sembahyang witir. Itu dikira sebagai sembahyang tahajud ke sembahyang apa-apalah, sembahyang sunat yang lain. Dia tak dikira sebagai witir. Walaupun dia niat witir. Dia dikira sebagai sembahyang sunat mutlak. Iya betul. Lepas isyak sembahyang 2 rakaat, kemudiannya lepas tu bangun baru tambah lagi 1 rakaat, jadikan witir pun boleh, tak ada masalah. Ya, jadikan ganjil. Tak boleh. Dia sebenarnya kita boleh ambil pandangan daripada mazhab yang lain. Kita boleh ambil daripada pandangan mazhab yang lain, tetapi dengan beberapa syarat. Pertamanya adalah kita mengikuti mazhab betul-betul, bukan ikut orang awam, tengok orang buat kita buat. Itu tak boleh. Maknanya betul-betul kita tahu ini mazhab Hanafi ada kata gini-gini, maka boleh kita tiru. Satu. Yang keduanya, kita tiru tu bukan dengan sebab sengaja-sengaja nak cari keringanan, sengaja-sengaja nak cari mana yang senang. Mana senang ambil. Yang tu tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah, syaratnya adalah kita tak boleh campur adukkan mazhab. Kita tak boleh campur aduk sampai mazhab yang bercampur aduk tu tak ada satu mazhab pun kata boleh. Dia macam kita ambil mazhab ni kata, ambil mana yang ringan lah, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata, lepas tu kita semayang ikut campur aduk, rojak semua mazhab macam tu. Yang itu juga tidak boleh, sebab mazhab yang ni kata yang ni mesti buat, walaupun yang ni tak payah buat. Mazhab yang ni pula kata yang ni tak payah buat, yang ni pula mesti buat. Jadi kalau kita dua-dua kita tak buat, akhir sekali mana-mana mazhab pun kata tak sah. Contohnya macam kahwin. Saya selalu bagi contoh kahwin ni sebenarnya. Orang tu dia bukan solat, nikah, dia nak ambil mazhab Hanafi yang kata tak perlu wali. Dalam mazhab Hanafi, perempuan boleh nikahkan diri dia sendiri, dia tak perlukan wali. So dia kahwinkan diri dia. Dia kata saya nikahkan diri saya dengan kamu dengan mas kahwin berapa ringgit tunai. Betul, orang tu pun, yang pengantin lelaki pun jawab, saya terima nikahnya dengan mas kahwin sekian-sekian. So dia ambil yang itu, mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki pula, mazhab Maliki meletakkan untuk syarat sahnya akad nikah tak perlu ada saksi tak ada syarat bagi pernikahan. Nak sah nikah tu tak perlu ada saksi. Jadi dia ambil mazhab Maliki kat situ. Jadi akhirnya dia combinekan dua-duanya. Bila dia combine dua-dua, yang tinggal siapa dia? Cuma pengantin lelaki dengan pengantin perempuan je, 2 orang aja kan. I nikahkan diri I dengan you. Yang dia pula jawab I terima kan. Jadi yang itu tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab dalam mazhab Hanafi yang kata tak perlu ada wali, tetapi mazhab Hanafi kata mesti ada saksi. Yang mazhab Maliki pula yang kata tak perlu ada saksi, tapi mazhab Maliki kata mesti ada wali. So bila dia combine kedua-duanya, dua-dua mazhab kata tak boleh sebenarnya. Okey, jadi contoh ni agak jelas. Contoh ni jelas. Walaupun sebenarnya contoh ni dia tidak boleh kita buat walaupun kita ambil satu mazhab secara komplit di tempat kita, sebab di tempat kita dia ada peraturan, dia ada undang-undangnya. Undang-undang berkaitan dengan nikah kahwin ni dia perlu ikut peraturan negara. So yang tu memang confirm tak boleh.
Okey, soalan boleh ke tidak nikah tu Tok Kadi jauh daripada pengantin. Macam yang sekarang ni dalam pagar, luar pagar. Jawapannya boleh. Itu dikira sebagai satu majlis, maka tidak ada masalahnya Tok Kadi dekat dalam pagar, pengantin dekat luar. Okey, itu memang jelas tak ada masalah, sebab bukan disyaratkan Tok Kadi mesti salam dengan tangan pengantin lelaki, kan? Maknanya dia tak mesti salam. Salam tu sunnah. Salam tu lebih baik, tapi kalau dalam kes COVID sekarang ni, salam tu pula jadi tak baik, kan? Okey. Yang keduanya, boleh tak online? Jawapannya juga boleh kalau tidak ada keraguan padanya bahawasanya yang melafazkan itu memang dia melafazkan betul dan dijawab pada waktu tersebut oleh orang yang menjawab. Maknanya ijab dengan qabul itu jelas, kan? Memang ijab tu jelas dan qabul juga jelas, boleh melalui Skype, pakai Zoom dan sebagainya pun boleh. Memang ada fatwanya. Ya, dalam zaman kita sekarang ni ya betul. Sekarang ni nak datang ke masjid pun tak susah dan sebagainya, maka betul boleh dibuat begitu. Okey, apa yang soalan yang panjang ni? Kita jawab ringkas je, boleh, tak ada masalah. Tak ada pun kata tak boleh pakai apa namanya ni, alkohol tu tak ada masalah tahlil. Okey, dia soalannya adalah seorang yang selalu melakukan onani dan dia tak tahu kata kena mandi wajib, jadi solat dulu tu bagaimana? Dan saya tak ingat di bulan Ramadan saya ada buat atau tak, perlukah saya berfidyah? Okay, yang pertama sekali adalah solatnya bagaimana? Jawapannya solatnya memang perlu diqada, kerana dia solat dalam keadaan berhadas besar. Dalam keadaan berhadas besar, maka dia perlu qada solat tersebut. Tapi qada solatnya bagaimana? Qada solat sekadar seberapa mampu, bukan sekadar, seberapa yang dia mampu qada, maka dia qadakan. Kerana kejahilan dalam bab ini, maknanya adakah hadas besar boleh menghalang daripada solat, itu adalah satu perkara yang mesti diketahui oleh orang Islam. Dia bukan macam perbahasan-perbahasan yang terlampau detail yang kalau kita tak tahu dia dimaafkan. Macam contohnya, dia tak tahu kata kalau tengah solat jari dia tak boleh main-main. Jadi dia dah jadi habit dia main gitu-gitu kan. Jadi yang itu tu membatalkan solat, tapi perkara tu kecil, jadi dia tak tahu. Ataupun dalam bab puasa, yang membatalkan puasa dia tak tahu kata masukkan sesuatu ke dalam telinga contohnya boleh membatalkan puasa, dia tak tahu benda tu, lalu dia dah biasa buat, maka yang tu juga tak menyebabkan dia kena qada puasa, dia tak perlu qada puasa, sebab benda tu memang jarang orang tahu. Okey, yang kemudiannya, bila dia bulan Ramadan tu, adakah dia kena bayar fidyah atau tidak? Okey, pertama, puasa tak kisah, kalau tak mandi wajib pun puasa masih lagi sah. Puasa sah walaupun dia belum mandi wajib. Tetapi kalau soalannya dia buat tu pada siang hari bulan Ramadan, kalau siang hari bulan Ramadan dia buat, maka membatalkan puasa. So kalau siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, maksud di sini adalah kalau onani yang dilakukan sampai keluar air mani, sampai keluar air mani. Jadi kalau sampai keluar air mani, maka membatalkan puasa. Jadi kalau batal puasa, maka dia perlu qada. Kalau dia kata dia tak tahu, dia puasa je sebelum ni, cuma dia tak ingat dia buat tu pada bulan Ramadan ke tidak, siang hari bulan Ramadan ke tidak, ke dia buat tu malam dan sebagainya, jadi dia pun tak ingat benda tu, maka dia tidak ada kewajipan untuk qada. Kerana qada ini biarlah kita yakin benda yang memang kita ada tinggalkan. Tak keluar, kalau tak keluar air mani tidak dikira sebagai hadas besar, maknanya tak perlu mandi wajib. Ya. Kalau dibuat waktu malam, ya. Ya, tetapi solat dia yang tak sah. Solat perlu suci daripada hadas. Puasa tidak. Puasa yang penting suci daripada haid dan nifas, bukan suci daripada hadas besar.
solat mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Puasa tak ada syarat suci daripada hadas. Puasa mesti suci daripada haid dan nifas, maknanya kering haid dan nifas walaupun belum mandi wajib. Contohnya dia dah kering haidnya pada waktu malam, dia belum mandi sampai pukul 10 pagi, tapi dia dah niat untuk puasa dia sah, sebab walaupun dia masih lagi dalam keadaan hadas besar, tetapi haidnya dah kering, jadi dia boleh berpuasa. Okey, banyak betul soalan kita. Minta maaf sangat-sangat yang kita tak sempat nak jawab, kan? InsyaAllah besok malam kita boleh sambung lagi. Ada soalan-soalan yang mana yang kita tak sempat jawab, sebab orang yang tanya soalan ni dia kadang-kadang sebab ramai yang tanya, so banyak soalan tu dah naik ke atas yang kita tak sempat nak tengok. Saya tak tahu. saya tak tahu nak recommend. Saya tak tahu nak recommend apa-apa jenis. Okey. Boleh ke baca Quran tak bertudung? Tadi kita dah sebut dah jawapannya. Boleh. Tetapi lebih baik tutup aurat. Kemudiannya ada soalan, Ustaz, apa hukumnya tak bala WhatsApp? UAI Tube tu yang tanya soalan tu, Ustaz Azhar Idrus. Okey, takkan kita nak jawab kan kalau Ustaz Azhar yang tanya. Okey, Salimah dah jawab tu, gumash color. Gumash color boleh. Okey. Kalau kita kata WhatsApp ni sebenarnya dia tak adalah kita kata wajib untuk jawab terus, kan, sebab yang penting bagi salam kita kena jawab. Jawab ni tak mesti tulis, dia boleh jawab dengan mulut. Terus pandang kiri bagi salam. Ya. Macam mana bagi salam? Selepas bagi salam pertama dan terus pandang ke kiri, dan bagi salam kedua, berhenti seketika dan pandang kiri dan bagi salam. Okey. Ni mungkin yang terakhir kot yang kita sempat jawab, insya-Allah. Sahabat Anwar daripada Fatih Team pun dah lama tu kesian dia, masya-Allah. Mudah-mudahan dapat banyak pahala dia, insya-Allah. Okey. Bagi salam, bagi salam. Okey, bagi salam, kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Yang paling bagus sekali kita bagi salam ni waktu muka kita masih lagi ke hadapan. Tapi kalaulah dah terbiasa dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh ke tidak? Jawapannya pun boleh. Semayang masih lagi sah, sebab salam ni rukun qauli, perkataan, bukannya perbuatan muka ni, kepala ni. Dan yang disyaratkan menghadap kiblat adalah dada, bukannya muka. So kalau muka kita pandang lain, sepanjang solat pun solat masih lagi sah, tapi tak beradab lah, kan? Jadi kenapa pula dipandang sana aja? Mungkin sebab kat depan tu ada musuh dia benci nak tengok, kan? Okey. So dia duduk tu, kan, duduk macam inilah, duduk letak tangan kat bawah. Dia pun dia nak bagi salam, kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, tak ada masalah. Dia tak adalah kena macam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena berhenti ke tidak? Dia tak semestinya berhenti, kan? Bahkan tak perlu angguk. Kalau dia angguk boleh ke tidak? Boleh juga, kan? Dia nak mengangguk pun suka hati dia lah, tapi tidak perlu. Tak perlu. Okey, seterusnya. Ya, lafaz tu perlu disebut. Assalamualaikum tu perlu disebut. Itu adalah syaratnya. Okey, kita tak boleh tak sebut ataupun separuh je sebut, separuh tak sebut, kan? Separuh lidah bibir bergerak tapi silent. Itu tak boleh. Dia mesti disebut, didengarkan kepada telinga kita. Okey, boleh tak doa sebut nama lelaki yang kita suka? Jawapannya boleh, tapi lebih baik tak payahlah. Doalah yang baik-baik saja. Okey. Okey. Kenapa kena sapu? Sapu ni dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada pandangan yang mengatakan sunnah, ada pandangan yang mengatakan tak sunnah untuk sapu muka lepas solat.
Jadi ada yang kata tak sunnah, dia kata sebab dulu Nabi SAW sapu muka sebab di Masjid Nabawi sujud di atas pasir, so pada pasir kotor, so Nabi sapu. Ada yang kata sapu tu kerana macam mengkiaskan kepada sapu selepas daripada doa. Selepas daripada doa kita sunnah untuk sapu muka, begitu juga selepas daripada solat. Jadi siapa yang sapu pun dapat pahala, siapa yang tak sapu pun mudah-mudahan dapat pahala, insya-Allah. Soalan-soalan yang lain insya-Allah kita akan jawab esok, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan memang banyak ni, saya rasa macam semalam juga beratus soalan yang kita tak sempat jawab. Jadi minta maaf sangat-sangat atas kekangan masa kita. Cumanya esok insya-Allah kita akan cuba jawab, dan macam kita sebut semalam juga, siapa yang dah tanya pada malam ni esok perlu tanya semula, perlu tanya semula insya-Allah. Tak ada dosa, bukan tak ada dosa, bahkan dapat pahala lagi bila banyak kali bertanya tu insya-Allah kan, sebab usaha kita untuk belajar tu Allah Taala nilai insya-Allah. Terima kasih juga kepada Eliza yang bersama-sama live pada malam ni, dan di Facebook juga saya nak terima kasih kepada Fatih Team yang melancarkan live kita pada malam ni. Malam ni saya di Facebook dia jadi cantik lebih sikit berbanding dengan semalam kemarin semua, sebab Fatih Team guna kamera mahal. Okay. Biasanya saya pakai handphone je kan. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat gandakan pahala kepada semua yang terlibat dalam live pada malam ni. Dan juga tentulah saya perlu terima kasih pada tuan rumah, iaitu Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Jadi kita tutup sedikit dengan doa. Besok seperti biasa pada jam 9 malam insya-Allah kita bersiaran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nasabil khair nukfa kulla syarr, rabbana usih lana kulla syu'un wa akira birida minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar, wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa, wa ala al alil kiram syurafa, wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.